Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom belajar fizik bersama Cikgu Najwa. Kali ini dalam fizik tingkatan 5 KSSM. Okey, yang pertamanya Cikgu ucapkan tahniah kepada semua anak-anak pelajar kerana telah naik ke tingkatan 5. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan kepada bab yang pertama, daya dan gerakan 2. Okey, bagi subtopik yang pertama iaitu 1.1 daya paduan. Ya, subtopik 1.1 daya paduan. Okey, standard pembelajaran dalam subtopik kali ini adalah murid dapat menyatakan maksud daya paduan. Seterusnya, menentukan daya paduan. Okey, yang ketiga, murid dapat berkomunikasi tentang daya paduan apabila objek berada dalam keadaan pegun di mana F sama dengan sifar Newton, okey, 0 Newton. Seterusnya, objek berada dalam keadaan gerakan halaju seragam di mana F juga sama dengan sifar Newton. Manakala satu lagi keadaan iaitu objek bergerak dengan pecutan seragam, okey, di mana F tidak sama dengan sifar Newton. Dan yang terakhir, murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan, jisim dan juga pecutan bagi suatu objek. Okey, istilah penting yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan apakah maksud daya paduan. Okey, seterusnya daya paduan ini kita lihat dalam keadaan objek yang mana pada keadaan pegun, halaju seragam dan juga pecutan seragam. Seterusnya terdapat pelbagai daya pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan iaitu berat, tindak balas normal, daya geseran, seretan dan juga tujahan. Dan yang terakhir, kita imbas kembali berkaitan dengan hukum gerakan Newton kedua dan hukum gerakan Newton ketiga dalam subtopik daya paduan. Jom kita lihat apakah maksud daya paduan. Okey, sebelum kita memahami apakah maksud daya paduan, jom kita berekreasi seketika dalam pertandingan tarik tali. Okey, dalam pertandingan ini kita letakkan, biasanya orang letakkan bendera sebagai penunjuk pada bahagian tengah untuk memisahkan di antara dua kumpulan. Okay, di sini dua kumpulan bertanding yang mana kumpulan A mengenakan daya FA. Manakala kumpulan B pula mengenakan daya FB. Okay, masing-masing menarik dalam keadaan yang bertentangan. Tarik, tarik, tarik. Kita nak tahu siapakah juara di antara dua kumpulan ini. Di sini persoalannya. Apakah yang menentukan sama ada bendera yang diikat pada tali itu berada dalam keadaan pegun atau bergerak ke arah kiri ataupun bergerak ke arah kanan untuk menentukan siapakah pemenangnya? Jom kita lakukan aktiviti 1.1 yang mana bertujuan untuk menjana idea daya paduan dan menentukan arahnya. Jom kita tonton sama-sama. Daripada aktiviti yang telah dilakukan tadi, kita dapat buat kesimpulan bahawa keadaan objeknya pegun ataupun bongkah kayunya pegun apabila nilai daya paduannya sifar, di mana FA sama dengan FB.
iaitu daya tarikan ke arah A sama dengan daya tarikan ke arah B. Seterusnya, objek berada dalam keadaan gerakan ke kanan. Apabila FA kurang daripada FB ataupun FB lebih besar daripada FA, maka daya paduan ke arah B adalah lebih besar. Di sini bermaksud daya paduan ke kanan. Dan yang terakhir, objeknya bergerak ke kiri apabila daya paduan ke arah A lebih besar ataupun FA lebih besar daripada FB. Maka daya paduan ke arah kiri lebih besar ataupun daya ke arah A lebih besar. Maka objek bergerak ke kiri. Jika dua daya yang sama magnitudenya tetapi bertentangan arah dikenakan ke atas suatu objek yang pegun, maka objek itu akan kekal dalam keadaan pegun. Seterusnya, satu lagi, jika dua daya yang bertentangan arah bertindak pada magnitud yang berbeza, maka objek itu akan bergerak pada arah yang lebih besar. Apakah maksud daya paduan? Daya paduan ialah daya tunggal bagi jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, daya tunggal. Perkataan tunggal maksudnya satu. Okey, contohnya dalam situasi harian yang biasa, contohnya anak tunggal. Maksudnya anak dalam sebuah keluarga tersebut hanya seorang sahaja. Begitulah juga dengan daya paduan, iaitu daya tunggal. Maksudnya kita nak dapatkan satu daya sahaja daripada kita buat pengiraan menggunakan secara vektor, kaedah vektor, yang mana terdapat dua ataupun lebih daya. Maksudnya terdapat 2, 3, 4 dan seterusnya daya-daya yang bertindak ke atas suatu objek itu. Apabila banyak daya yang bertindak ke atas suatu objek, kita nak dapatkan jumlah satu daya sahaja bagi objek yang banyak tersebut. Jadi maksudnya daya paduan ni adalah daya tunggal bagi jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, contohnya terdapat satu daya iaitu F1 dan satu lagi daya yang kedua iaitu F2 yang bertindak ke atas suatu objek. Bagaimanakah kita nak dapatkan daya tunggal tersebut? Di sini kita gunakan formula daya paduan iaitu simbolnya F sama dengan F1 tambah F2. Di mana F1 daya yang pertama tadi, manakala F2 adalah daya yang kedua. So, untuk dapatkan daya paduan, kita tambahkan di antara dua daya. Okey, ingat daya paduan F sama dengan F1 tambah F2. Seterusnya, jom kita lihat bagaimanakah cara untuk menentukan daya paduan. Baiklah, sekarang kita lakukan aktiviti 1.2 yang bertujuan untuk menentukan daya paduan yang terhasil apabila dua daya bertindak pada satu objek dalam satu satah. Contohnya, yang pertama bagi situasi 1, terdapat dua daya yang bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Okey, satu objek terdapat dua daya. Daya yang pertama iaitu daya ke kanan yang bernilai 6 Newton. Begitu juga dengan daya yang ke kanan juga, tetapi di sini dayanya bernilai 8 Newton. So, apakah daya paduannya? Daya paduannya kita tambahkan sahaja di antara dua daya ini, iaitu F sama dengan 6 tambah 8. So, 6 tambah 8 sama dengan
14 Newton ke arah kanan. Okey, ke arah kanan kerana kesemua daya-daya yang terlibat adalah pada arah yang sama, pada arah kanan. Seterusnya, situasi yang kedua, bagi dua daya yang bertindak pada satu objek pada arah yang bertentangan. Okey, contohnya satu objek yang mana daya ke kanan bernilai 6 Newton, manakala daya ke kiri bernilai 8 Newton. Jadi, daya paduan yang terlibat adalah F tambahkan dengan negatif 8. Di sini kenapakah 8-nya bernilai negatif? Okey, negatif di sini bermaksud arah ke kiri. Okey, negatif sign bermaksud arah ke kiri. So, apabila 6 tambah negatif 8, maksudnya bila kita buat pengiraan secara matematik, maksudnya 6 tolak 8. So, kita akan dapat negatif 2 Newton. Di sini bermaksud negatif itu adalah ke arah kiri. Jadi, nilai daya paduan adalah 2 Newton ke kiri. Seterusnya, situasi yang ketiga, dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang antara satu sama lain. Contohnya, satu objek dikenakan daya tarikan ke atas bernilai 6 Newton, manakala satu daya tarikan ke kanan bernilai 8 Newton. Bagaimanakah caranya untuk kita menentukan daya paduannya? Okey, yang pertama, kita lengkapkan gambar rajah segi 4 dengan sisinya yang mana daripada dua daya yang saling berserenjang. Okey, lukiskan penjuru segi 4 tepat yang mewakili daya paduan F bagi dua daya tersebut. Seterusnya, hitung penjuru menggunakan teorem Pythagoras. Okey, caranya iaitu dengan pengiraan F sama dengan punca kuasa 2. Contohnya di sini 6 dan 8 kan? So, daya 6 dan 8 tu daya 6 kuasa 2 tambahkan dengan 8 kuasa 2. Kita punca kuasa 2-kannya. So, kita akan dapat nilai daya paduannya F sama dengan 10 Newton. Seterusnya, kita juga boleh kira sudut di antara dua daya tersebut. Iaitu, sudutnya dikira daripada garisan mendatar ke garisan daya paduan. So, untuk penentuan sudutnya, kita gunakan sama ada sin, cos ataupun tangent. Okay? Ingat kembali formula itu. Okay, di sini bagi kes ini, kita gunakan tangent iaitu tan theta sama dengan 6/8. So, kita akan dapat tan theta sama dengan 0.75. So, theta tu mewakili sudut. Kita nak dapatkan theta sahaja, kita bawa tan tangentnya ke sebelah kanan. So, kita akan dapat theta sama dengan tangent negatif 1, 0.75. Selesaikan secara matematik, kita akan dapat sudut theta-nya sama dengan 36.9 darjah. Okey, yang ni kaedah pengiraan. Okey, kita juga boleh kira daya paduan ataupun boleh tentukan daya paduan tersebut menggunakan gambar rajah skala. Selanjutnya, kita lihat situasi yang keempat iaitu dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak berserenjang antara satu sama lain. Contohnya, satu objek dikenakan daya tarikan ke kanan yang mana F1-nya iaitu bernilai 8 Newton, manakala satu lagi daya iaitu ke arah atas kanan, F2-nya bernilai 6 Newton. Di sini bagaimanakah kita nak menentukan daya paduannya? Kita tentukan dengan dua kaedah. Iaitu kaedah yang pertama, kaedah segitiga daya. Dalam kaedah ini, kita pilih skala yang sesuai untuk melukis garis yang mewakili magnitude daya. Iaitu kita gunakan alat iaitu pembaris dan jangka sudut serta pensel.
Okey, yang pertama kita lukiskan daya F1 dan daya F2 mengikut tertib untuk membentuk dua sisi sebuah segitiga. Okey, lengkapkan segitiga yang mana segi ketiga ini mewakili daya paduan F. Okey. Seterusnya, ukur panjang F dengan pembaris tadi dan hitungkan magnitud daya paduan menggunakan skala yang dipilih. Contohnya F1 tadi 8 Newton. So, kita pilih contohnya 1 Newton mewakili 1 cm. So, F1-nya kita lukis 8 cm. Seterusnya, F2 pula 6 cm kerana 6 Newton. So, kita akan dapat ukur F-nya dengan tepat untuk tentukan magnitud daya paduan tersebut. Okey. Seterusnya, kita ukur sudut theta menggunakan jangka sudut. Seterusnya, kaedah yang kedua iaitu kaedah segi empat selari daya. Okey. Di sini sama seperti kaedah segitiga daya yang tadi, iaitu kita pilih skala yang sesuai untuk melukis garis yang mewakili magnitud daya. Okay, menggunakan alat yang sama iaitu pembaris dan jangka sudut, kita lukiskan daya F1 dan daya F2 dari satu titik untuk membentuk dua sisi bersebelahan segi empat selari. Seterusnya, lengkapkan segi empat selari. Kita lukiskan perpenjuru dari titik tindakan daya. Okey, perpenjuru ini mewakili daya paduan F. Seterusnya, ukur panjang perpenjuru dan hitungkan magnitud daya paduan menggunakan skala yang dipilih tadi. Dan yang terakhir, kita ukur sudut theta. Yang mana sudut theta adalah daripada F1 kepada arah daya paduan F. Okey, diingatkan di sini dua kaedah ini merupakan kaedah lukisan. Okey, kaedah lukisan ini penting dengan cara kita pilih skala yang mana berapakah nisbah dia kan. Contohnya nisbah daya kepada nisbah panjang berapakah sentimeter kita nak lukis. Okey, kita pilih skala yang sesuai. Seterusnya, lukis garisan daya paduan F. Dan hitungkan ataupun ukurkan daya paduan F tadi daripada lukisan yang dilukis. Dan yang terakhir, kita ukur theta sudutnya antara F dengan F1 yang mendatar. Okey, kita ukur F dan theta menggunakan kaedah lukisan. Seterusnya, kita lihat aktiviti 1.3 yang bertujuan untuk menentukan magnitud dan arah daya paduan bagi dua daya yang membuat satu sudut antara satu sama lain. Radas yang digunakan adalah kit meja daya vektor yang terdiri daripada sebuah meja bulat yang berkaki. Di atas meja bulat terdapat rod logam yang diletakkan di antaranya terdapat cincin kecil. Okay, cincin kecil ini ataupun juga dikenali sebagai gelang logam. Okay, gelang logam itu diikat dengan 3 utas tali. Okay, pada hujungnya diletakkan jisim berslot ataupun piring yang mempunyai satu piring kosong yang kita boleh letakkan dengan pemberat berslot. Okey, dialaskan dengan takal. Contohnya, takal yang pertama kita labelkannya sebagai takal A, takal yang kedua sebagai takal B, manakala takal yang ketiga dilabelkan sebagai takal C. Okey, cara untuk melakukan aktiviti ini adalah susunkan radas seperti gambar foto yang tertera. Okay, takal A, takal B dan takal C masing-masing disusun ataupun dipasang pada kedudukan 20 darjah. Seterusnya takal B pada kedudukan 340 darjah. Manakala takal C pada kedudukan 180 darjah.
Seterusnya, letakkan pemberat berslot berjisim 150 gram masing-masing di dalam piring takal A dan juga piring takal B. Maksudnya 150 gram pemberat berslot pada takal A, begitu juga dengan 150 gram pada piring takal B. Seterusnya, kita lihat gelang logam ini akan tersesar dan menyentuh rod logam di pusat meja daya vektor. Seterusnya, kita tambahkan pemberat berslot di dalam piring C, sehingga gelang logam tidak lagi menyentuh rod logam. Maksudnya dia berada di antara rod logam ini kerana ditarik oleh tali yang berada pada takal A, tali yang berada pada takal B dan tali yang berada pada takal C. Seterusnya, rekodkan jumlah jisim di dalam piring takal C di dalam jadual. Seterusnya, ulang lagi langkah tadi dengan kedudukan takal A pada sudut 40 darjah dan takal B pada kedudukan 320 darjah. Dan sekali lagi, kita buat 3 kali ulang 3 kali. Sekali lagi pada yang terakhir, takal A pada kedudukan 60 darjah dan takal B pula pada kedudukan 300 darjah. Dan catatkan maklumat jisim pemberat berslot tu, pemberat berslot tu berjisim berapa dalam jadual. Keputusan direkodkan dalam jadual yang mempunyai nilai takal A, takal B dan takal C. Contohnya di sini, takal A dan takal B mempunyai jisim pemberat berslot 150 gram masing-masing. Dengan keadaan kedudukan takal A dan takal B yang telah dilaraskan seperti yang telah dibincangkan tadi. Apa yang penting di sini, kita catatkan berapakah jisim untuk takal C. Contoh keputusan untuk takal C seperti dalam jadual. Jisim pemberat ditentukan daripada aktiviti tadi seperti yang tertera. Setiap jisim diukur dalam gram dan daya yang dikenakan diukur dalam unit Newton. Daripada aktiviti ini, kita dapat bincangkan bahawa pemberat berslot di dalam piring takal A dan takal B menghasilkan daya paduan yang bertindak ke atas gelang logam sepanjang garis 0 darjah pada meja daya. Seterusnya, pemberat berslot di dalam piring takal C mengenakan daya ke atas gelang logam sepanjang garis 180 darjah. Seperti dalam rajah yang tertera. Selanjutnya, oleh sebab gelang logam adalah pegut, magnitud daya FC adalah sama dengan magnitud daya paduan bagi daya FA dan FB. Dan yang terakhir adalah apabila sudut di antara FA dan FB bertambah, maka magnitud daya paduan bagi FA dan FB berkurang. Kita berkomunikasi pula tentang daya paduan. Sekarang kita bincangkan daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Dalam memahami daya paduan ini, kita kena faham satu istilah iaitu gambar rajah jasad bebas suatu objek. Apakah maksud gambar rajah jasad bebas suatu objek? Gambar rajah jasad bebas suatu objek ialah gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu sahaja. Contohnya, gambar rajah jasad bebas sebuah pasu bunga di atas meja. Sebuah pasu bunga terletak di atas meja ditindakkan dengan satu daya ke bawah, iaitu daya graviti ataupun berat yang dilabelkan sebagai W. Diimbangi oleh satu daya ke atas yang dilabelkan sebagai R, yang mana W adalah berat pasu dan pokok bunga, manakala R adalah tindak balas normal daripada meja.
Daya-daya yang dilabelkan merupakan daya-daya yang bertindak ke atas pasu dan pokok bunga ini. Manakala daya ke atas meja tidak ditunjukkan. Ini maksudnya gambar rajah jasad bebas bagi sebuah pasu bunga, sebuah pasu dan juga pokok bunga di atas meja. Seperti yang telah kita bincangkan dalam hukum gerakan Newton ketiga yang menyatakan bahawa setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas pada magnitiud yang sama tetapi pada bertentangan arah. Contohnya bagi kes pasu bunga yang pegun di atas meja. Pasu bunga ini mempunyai daya graviti ke bawah dan dalam masa yang sama ianya ditindakkan, terdapat daya tindak balas ke atas iaitu daya tindak balas normal ke atas yang mana sama magnitudnya dengan daya graviti ke bawah. Magnitudnya contohnya katakan berat pasu bunga itu 10 Newton. Maka daya tindak balas normal ke atas juga 10 Newton yang mana magnitudnya sama, nilainya sama. Tetapi pada arah bertentangan yang mana beratnya ke bawah, manakala tindak balas normalnya ke atas. Seterusnya, kita tengok yang kedua iaitu bagi gambar rajah jasad bebas sebuah beg di atas satah condong. Sebuah beg di atas satah condong mempunyai berat ke bawah, sama juga dia punya labelnya adalah W, simbolnya W, diimbangi oleh satu daya ke atas yang berserenjang dengan satah condong iaitu daya R, daya tindak balas normal, dan satu lagi disebabkan berada di satah condong ianya juga mempunyai satu daya N, di mana W adalah berat beg, R adalah tindak balas normal daripada permukaan satah condong, manakala N adalah tindak balas normal daripada penahan. Daya-daya ini dilabelkan untuk sebuah objek yang mana ianya contohnya pegun, gerakan dan sebagainya. Daya-daya ini ditunjukkan untuk pengiraan daya paduan pada objek. Seterusnya, kita bincangkan daya paduan pada objek dalam keadaan gerakan. Contohnya untuk gambar rajah jasad bebas bagi trailer dan roket yang bergerak. Bagi trailer yang bergerak, terdapat beberapa daya yang bertindak ke atas trailer tersebut. Contohnya, berat trailer ke bawah diimbangi oleh tindak balas normal ke atas. Apabila trailernya bergerak ke hadapan, ianya disebabkan oleh tujahan enjin trailer ke hadapan. Diimbangi oleh satu daya ke belakang iaitu daya gesiran yang mana daya di antara sentuhan tayar dengan permukaan jalan. Seterusnya, terdapat satu daya tarikan yang mana kepala trailer tersebut menarik muatan pada bahagian belakang untuk membolehkan trailer itu bergerak ke hadapan. Seterusnya, untuk roket yang bergerak ke atas, terdapat satu daya tujahan enjin roket ke atas diimbangi oleh berat roket dan juga satu lagi iaitu rintangan udara ke bawah. Tujahan enjin ke atas, tujahan enjin roket ke atas, terdapat dua daya ke belakang, ke bawah, iaitu berat roket dan juga rintangan udara. Apabila mempertimbangkan kesan daya paduan ke atas suatu objek, gambar rajah jasad bebas bagi jasad itu sahaja yang perlu dilukis. Contohnya bagi trailer, daya-daya yang bertindak ke atas trailer sahaja yang dilukis. Ataupun untuk roket, jadinya daya-daya yang bertindak ke atas roket itu sahaja yang dilukis. Selanjutnya, kita bincangkan pula daya yang bertindak pada objek dalam keadaan gerakan yang berbeza. Hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa suatu objek akan memecut
apabila daya bersih ataupun daya paduan bertindak ke atasnya. Hukum gerakan Newton kedua boleh diungkapkan sebagai F sama dengan MA, di mana F adalah daya paduan, M adalah jisim objek manakala A adalah pecutan objek. Okey, kita lihat keadaan tiga gerakan yang berbeza. Yang pertama bagi objek dalam keadaan pegun. Contohnya sebuah kereta yang pegun ditindakkan dengan satu daya ke bawah iaitu berat kereta dilabelkan sebagai W. Diimbangi oleh satu daya ke atas iaitu R, tindak balas normal. Pada keadaan pegun, halajunya adalah sifar. Okey, pecutannya adalah sifar. Maka daya paduan untuk kereta tersebut adalah sifar Newton. Okey, bagi objek dalam keadaan pegun, maka W sama dengan R. Berat kereta sama dengan R iaitu tindak balas normal ke atas. Seterusnya, bagi objek yang bergerak dengan halaju seragam. Okey, contohnya sebuah kereta ini, daya yang bertindak ke atas keretanya adalah berat ke bawah iaitu W diimbangi oleh satu daya ke atas iaitu R, tindak balas normal. Apabila kereta ini dalam keadaan gerakan, ianya bergerak ke hadapan disebabkan oleh daya tujah enjin ke hadapan. Kita labelkan di sini contohnya sebagai T. Diimbangi oleh daya ke belakang iaitu daya geseran FR. Pada keadaan ini, halajunya adalah malar. Apabila halaju seragam, maksudnya halaju malar ataupun halaju tetap. Jika kita lihat meter pada kereta tersebut, okay, kita naik kereta tu, kita pandu drive kereta tu. Contohnya meter menunjukkan kelajuan kereta pada 70 km per jam. Jadi maksudnya meter kereta tersebut tidak bergerak. Ianya menunjukkan pada nilai 70 km per jam untuk suatu ketika pada masa tertentu. Okey? Halajunya tetap, halajunya seragam, halaju malam. Maksudnya meter kereta itu tak bergerak, menunjukkan satu nilai sahaja, 70 km per jam sahaja. Di sini kereta tidak memecut. Jadi pecutannya adalah sifar. Bila pecutan sifar, maka daya paduannya sifar. Okey, bagi objek yang bergerak dengan halaju seragam, maka W sama dengan R. Daya ke bawah sama dengan daya ke atas. W sama dengan R. Bila untuk perbandingan daya yang mengufuk, okay, T sama dengan FR iaitu daya tujah enjin ke hadapan sama dengan daya geseran ke belakang. Okay. Yang terakhir, bagi objek yang bergerak dengan pecutan seragam. Okay, bagi sebuah kereta sama juga dia punya nilai daya label daya tersebut iaitu daya ke bawah W diimbangi oleh daya ke atas R dengan daya tujah ke hadapan T diimbangi oleh daya geseran ke belakang FR. Untuk objek yang bergerak dengan pecutan seragam, halajunya bertambah. Contohnya kita lihat meter kereta tersebut, dia menunjukkan meter pada keadaan mula-mula kita start kereta tu kan, contohnya okay, 0 km per jam, seterusnya 10, 20, 30 km per jam, naik lagi 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Okay, halaju V-nya bertambah. Meternya bergerak menunjukkan nilainya bertambah. Jadi di sini bermaksud halaju V-nya bertambah. Jadi kereta tersebut memecut. Jadi A-nya tidak sama dengan sifar. Bila A tidak sama dengan sifar, maka daya paduan F-nya juga tidak sama dengan sifar Newton. Maka, untuk keadaan objek yang bergerak dengan pecutan seragam, W ke bawah sama dengan R ke atas. Tetapi, apabila contohnya ianya bergerak ke hadapan, T-nya lebih besar berbanding dengan FR. Iaitu daya tujah enjin kereta ke hadapan lebih besar berbanding dengan daya geseran ke belakang. Maka daya paduan F-nya adalah T tolak FR. Okay, daya tujah enjin ke hadapan tolakkan dengan daya geseran.
Jom teruskan pula kepada penyelesaian masalah daya paduan. Contoh yang pertama, rajah di sebelah menunjukkan sebiji buah kelapa berjisim 2 kilogram sedang jatuh dengan pecutan 9.0 meter sesaat. Soalan A, lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi buah kelapa tersebut. B, hitungkan daya paduan F yang bertindak ke atas buah kelapa. C, nyatakan arah daya paduan tersebut. Dan D, berapakah magnitud rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa? Diberi pecutan graviti G sama dengan 9.81 meter sesaat. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Untuk soalan A, lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi buah kelapa tersebut. Okey, sebuah kelapa yang jatuh ke bawah, daya yang bertindak ke atas buah kelapa tersebut adalah yang ke bawah, iaitu berat buah kelapa itu kita labelkan sebagai W. Diimbangi oleh daya ke atas, iaitu R. Berkaitan dengan rintangan udara R. Yang tu untuk soalan A. Okey, inilah dia gambar rajah jasad bebas bagi buah kelapa yang sedang jatuh. Seterusnya, B, hitungkan daya paduan F. Okey, soalan B, berapakah daya paduan F yang bertindak ke atas buah kelapa tersebut? Macam mana ya nak selesaikan soalan ni? Seperti yang telah kita bincangkan tadi, untuk objek dalam keadaan gerakan, kita gunakan formula F sama dengan MA. Jadi, jisim buah kelapa M adalah 2 kilogram. A pula, pecutan dia jatuh ke bawah tadi, A-nya adalah 9.0. Jadi, untuk dapatkan daya paduan ke atas buah kelapa yang sedang jatuh itu, kita masukkan nilai M-nya, jisimnya 2.0 kilogram, darabkan dengan pecutannya iaitu 9.0 meter (-2). So, selesaikan, kita akan dapat daya paduan F-nya sama dengan 18.0. Unit bagi daya adalah unit Newton. So, kita dapat daya paduan F yang bertindak ke atas buah kelapa tersebut iaitu 18 Newton. Seterusnya, soalan C. Nyatakan arah daya paduan tersebut. Buah kelapa tadi jatuh memecut ke bawah. Maka arah daya paduannya adalah arah ke bawah. Ke bawah. Seterusnya, last sekali, soalan D. Berapakah magnitud rintangan udara? R ni berapa yang bertindak ke atas buah kelapa tersebut? Okey, kita lihat untuk pengiraan yang berkaitan dengan daya paduan. R-nya ke atas, W-nya ke bawah. Disebabkan W-nya lebih besar berbanding dengan R, maka daya paduan yang kita boleh guna untuk formulanya adalah daya paduan sama dengan W tolak R. Berat buah kelapa tersebut lebih besar daripada rintangan udara. Jadi W tolak R. W berat buah kelapa tersebut. Berat buah kelapa tersebut
tidak diberi dalam soalan kan. So, kita kena kira dulu. Jisim diberi. So, bila jisim diberi, so kita dapat kira berat buah kelapa itu. Kalau M-nya sama dengan 2 kilogram, maka W-nya adalah sama dengan 2 darabkan dengan pecutan graviti iaitu 9.81. So, beratnya 2 darab 9.81 kita akan dapat 19.62 Newton. Beratnya kita gantikan nilai dalam persamaan 19.62 Newton tolakkan dengan R. F yang depan ni kita dah kira tadi. F dari paduannya adalah daripada soalan B, jawapan soalan B tadi 18. So, kita gantikan nilai. 18 sama dengan 19.62 tolak R. So, selesaikan secara matematik, kita akan dapat R sama dengan 19.62 tolak 18.0. Selesaikan. So, R-nya ataupun magnitude rintangan udara adalah sama dengan 1.62 Newton. Newton juga sebab dia adalah daya. Sejenis daya untuk yang terlibat dengan kelapa yang jatuh ke bawah. Contoh yang kedua, seorang penumpang berjisim 60 kilogram berada di dalam sebuah lift. Lakarkan gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat penumpang dan simbol R untuk tindak balas normal daripada lantai lift. Soalan B, hitungkan magnitud tindak balas normal R apabila lift berada dalam keadaan pegun. Yang pertamanya. Yang kedua, apabila lift bergerak dengan pecutan 1.2 meter sesaat. Dan yang ketiga, apabila lift bergerak dengan laju seragam 8.0 meter per saat. Diberi pecutan graviti G sama dengan 9.81 meter sesaat. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Yang pertamanya untuk soalan A. Bagi gambar rajah jasad bebas seorang penumpang di dalam lift. Okey. Simbol W untuk berat manakala R untuk tindak balas normal. Okey. Daya ke bawah adalah W manakala daya ke atas adalah R iaitu tindak balas normal. Okey. Dua daya yang bertindak ke atas seorang penumpang ini. Seterusnya, soalan B. Jom kita hitung berapakah magnitud R untuk lift dalam tiga keadaan ini. So, kita lihat satu per satu. Soalan B1. Okey, lift dalam keadaan pegun. Bila lift dalam keadaan pegun ataupun suatu objek dalam keadaan pegun, kita lihat, kita bincang tadi. Apabila suatu objek dalam keadaan pegun, daya paduannya adalah sifar. Apabila daya paduannya sifar, untuk daya-daya yang bertindak ke atas seorang penumpang ini adalah R-nya, tindak balas normalnya sama dengan berat penumpang itu. Jadi, R sama dengan W. Okey, R sama dengan berat penumpang. So, berat sama dengan mg. So, berat penumpang tadi adalah 60. Darabkan dengan pecutan graviti adalah 9.81. So, kita selesaikan secara matematik. Kita dapatkan R-nya sama dengan 588.6 Newton. Okey, settle untuk B1. Seterusnya, B2. Pada keadaan lift bergerak ke atas dengan pecutan. Okey, lift bergerak ni dengan satu nilai pecutan. Okey.
Jadi daya paduan yang bertindak ke atas, mengikut hukum gerakan Newton kedua, kita gunakan formula F sama dengan ma. Jadi daya paduannya ke atas, dia memucuk ke atas. Jadi daya paduannya adalah tindak balas normalnya R lebih besar berbanding dengan berat. So, R tolak berat W sama dengan MA. Okey. Jadi kita gantikan nilai dalam persamaan ini di mana R tolakkan dengan berat yang telah kita kira tadi 588.6 sama dengan jisim 60 darabkan dengan pecutan lift tadi 1.2. Okey, selesaikan secara matematik. So, kita akan dapat R sama dengan 660.6 Newton. Okey, settle untuk B2. Seterusnya, last kali soalan B3. Di mana lift bergerak dengan halaju seragam. Bila halaju seragam maksudnya pecutan sifar. Bila pecutan sifar, daya paduannya pun sifar. F sama dengan sifar. Bila F sama dengan sifar maksudnya R sama dengan W. So, bila R sama dengan W, R adalah nilai berat penumpang itu iaitu W-nya adalah 588.6 Newton. Okey, ni adalah salah satu untuk fenomena lift ni adalah salah satu contoh untuk objek dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan gerakan. Contoh yang ketiga pula iaitu rajah di sebelah menunjukkan sebuah troli berjisim 1.2 kg di atas meja ditarik oleh sebuah pemberat melalui sebuah takal. Troli itu bergerak dengan pecutan 4.0 meter sesaat-sesaat menentang geseran 6.0 Newton. A. Lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi troli dan pemberat. Gunakan W sebagai berat troli. R adalah tindak balas normal ke atas troli. FR iaitu daya geseran yang menentang troli. T. Tegangan benang dan B. Berat bagi pemberat. Seterusnya, B. Bandingkan berat troli W dengan tindak balas normal R. Seterusnya C. Hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas troli F. D. Hitungkan tegangan benang yang menarik troli T. Dan E. Berapakah jisim bagi pemberat M. Diberi pecutan graviti G sama dengan 9.81 meter sesaat. Okey, jom kita selesaikan soalan yang berkaitan dengan suatu objek dengan sebuah takal ini. Okey, soalan A. Kita lihat soalan berkaitan dengan gambar rajah bebas. Yang dia nak, gambar rajah bebas, gambar rajah jasad bebas bagi troli dan pemberat. Jadi, kita labelkan untuk jasad ini, jasad troli dan pemberat. Yang pertama, W. W-nya bertindak ke bawah. Kita labelkan anak panahnya dan simbolnya kita tulis. W bergerak ke bawah diimbangi oleh satu daya ke atas iaitu R. Tindak balas normal. Seterusnya, daya ke belakang iaitu FR. Daya geseran FR yang menentang troli. Daya ke depan troli iaitu T. Tegangan benang. Seterusnya untuk pemberat pula. Pemberat ditarik oleh tali, juga tegangan tali T. Dan pemberat ditarik ke bawah dengan
label B berat sebagai pemberat. Okey, kita dah siap untuk gambar rajah jasad bebas bagi troli dan pemberat. Seterusnya, B, bandingkan berat troli W dengan R. Okey, untuk kes ini, bagi soalan B, berat troli W sama dengan tindak balas normal R. W ke bawah sama dengan tindak balas normal ke atas. Seterusnya C. Hitungkan daya paduan F. Berapakah F? F, kita merujuk kepada persamaan dalam hukum gerakan Newton yang kedua, iaitu F sama dengan MA. Gantikan nilai. Jisim troli 1.2 daratkan dengan pecutan troli, iaitu 4.0. Okey, 1.2 darab 4.0 kita akan dapat 4.8 Newton. Okey, yang tu adalah daya paduan F yang bertindak ke atas troli. Seterusnya soalan D. Berapakah tegangan benang yang menarik troli? Okey, yang menarik troli. Bila ianya kata menarik troli, maka kita lihat dalam sistem yang berkaitan dengan troli sahaja. Okey, jadi untuk penyelesaian soalan 3D adalah seperti yang tertera. Okey, kita lihat daya paduan yang telah kita kira tadi iaitu 4.8 Newton. Daya geseran ke belakang adalah 6.0 Newton. So, untuk pengiraan tegangan benang yang mana daya mengufuk, kita refer kepada daya mengufuk di bahagian belakangnya iaitu daya geseran FR. Maka, daya paduan yang berkaitan dengan mengufuk iaitu F sama dengan T tolak FR. Daya tegangan tali tolak dengan daya geseran. Ini tegangan tali ke depan tolak dengan FR ke belakang. Jadi, untuk soalan nak dapatkan T tegangan tali, kita pindahkan formula ini seperti dalam operasi matematik yang biasa. So, kita akan dapat T sama dengan F tambah FR. Gantikan nilai F yang telah dikira tadi. F iaitu 4.8. FR yang telah diberi dalam soalan iaitu 6.0. So, 4.8 dan 4.8 tambahkan dengan 6.0, so kita akan dapat nilai 10.8 Newton untuk tegangan benang yang menarik troli. Okay, yang terakhir iaitu soalan E. Berapakah jisim bagi pemberat M? Untuk soalan E, diberi pecutan pemberat yang bergerak melalui sebuah takal itu, iaitu A-nya pecutan pemberat ke bawah. Ini pecutan pemberat ke bawah ni. Pecutan pemberat ke bawah adalah 4.0 meter saat negatif 2. Pecutan graviti ke bawah 9.81 meter sesaat. Okey, untuk dapatkan jisim, berapakah jisim pemberat ini? Okey, kita selesaikan dulu F sama dengan MA. Untuk daya paduannya, F sama dengan M darab 4. Okey, tak tahu kan berapa M dia kan? So, 4A ke bawah A-nya adalah 4. So, F sama dengan MA, M darab 4 dapat 4M. Seterusnya, berat ke bawah mg. M darabkan dengan G. M darab 9.81 dapat 9.81 M. So, kita dapat dua persamaan. So, dapat dua persamaan. Selesaikan untuk dapatkan berapakah jisim M tersebut. Kita masukkan dalam samaan F sama dengan B tolak T. Kerana F sama dengan B tolak T ya, untuk sistem bagi pemberat sahaja. Okey, bagi sistem pemberat sahaja.
kita refer bahagian tepi untuk pemberat sahaja. Abaikan yang troli tu. Kalau yang troli tadi untuk daya paduan ke atas troli. Contohnya untuk sistem bagi soalan 3D. Bagi yang 3E pula kita refer kepada pemberat ni sahaja. Okey, kita lihat yang sistem ni. Okay, seterusnya F sama dengan B tolak T. B, kenapa B tolak T? Kerana B adalah lebih besar nilainya. B lebih besar berbanding T kerana ianya bergerak ke bawah. Jadi B lebih besar. Maka F sama dengan B tolak T. Okey, gantikan nilai. F tadi 4M. Darabkan dengan B yang telah dikira tadi 9.81 M. Tolakkan dengan T yang telah dikira dalam soalan. Sebab T yang sama kan. So T nilainya samalah. 10.8 Newton. So tolakkan dengan 10.8 Newton. Selesaikan secara matematik. So kita akan dapat M-nya adalah 1.86 kilogram. Kesimpulannya, rantaian konsep untuk subtopik kali ini iaitu daya paduan F. Apakah maksud daya paduan? Daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor 2 atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Seterusnya, dalam penentuan daya paduan yang mana dua daya bertindak ke atas suatu objek yang pada arah yang tidak berserenjang antara satu sama lain, kita selesaikan dengan dua kaedah, iaitu yang pertama kaedah segitiga daya, manakala yang kedua juga boleh kita gunakan kaedah segi empat selari daya. Seterusnya, dalam daya paduan F ni, kita lihat satu istilah tadi iaitu gambar rajah jasad bebas. Apakah maksud gambar rajah jasad bebas? Gambar rajah jasad bebas suatu objek ialah gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu sahaja. Okey, dalam gambar rajah jasad bebas ini kemungkinan F-nya sama dengan sifar. Daya paduannya sama sifar. Ataupun juga daya paduannya tidak sama dengan sifar. Okey, bagi F sama dengan sifar, objek tersebut mungkin berada dalam keadaan pegun ataupun halaju seragam. Apabila F-nya tidak sama dengan sifar, maka objek itu kita katakan ianya mengalami pecutan. Okey, yang terakhir dalam misi menjelajah dunia di sekeliling kita, selesaikan praktis formatif 1.1 seperti dalam buku teks muka surat 12. Okey, selesaikan soalan nombor 1 dan 2 sahaja. Okey, selesaikan praktis formatif ini sebagai pengukuhan untuk subtopik 1.1 daya paduan. Okey, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana setia sehingga ke penghujung pengajaran. Cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada semua dalam mata pelajaran fizik. Terima kasih juga kerana like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang terbaru. Terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye-bye.